أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita menunggu azan Isya ni, kita sambung semula pembacaan kitab ini. Kita masih lagi dalam bab yang ke-17, iaitu satu babun ma jaa fi sifati mighfari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu satu bab yang datang untuk menyatakan tentang izar, seluar ataupun kain sarung yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambungan dia. Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala telah mengeluarkan suatu hadis daripada Sayyidina Ubaid ibni Khalid radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Ubaid ibni Khalid radhiyallahu anhu, satu ketika saya sedang berjalan di Madinatul Munawwarah, tiba-tiba saya telah terdengar seorang di belakang saya berkata, tinggikanlah kain kamu agar kamu terpelihara dari najis yang zahir dan yang batin. Maka saya pun menoleh, dan beliau ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kataku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kain ini murah harga dia. Bagaimana seseorang boleh merasa bangga? Kemudian, perlukah ia dijaga? Perlukah ia dijaga agar bersih? Kemudian berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku, jika kamu tidak nampak kebaikannya, mengikuti diriku itu tetap dituntut. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam memberitahu hal itu, saya telah terpandang kepada kainnya yang mencecah di paras pertengahan betisnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi. Keterangan hadis. Telah berkata Maulana Zakaria Al-Kandalawi rahmatullah alaih di dalam memberi keterangan hadis ini. Kata beliau, hadis ini adalah amaran yang keras berhubungan memakai kain sarung, longgi, kain sarung, kain pelikat, ataupun jubah. Kita pakai jubah ni, ataupun seluar yang dipakai di bawah paras buku lali. Pakai jubah, meleret jubah itu. Hadis ni saya dah baca minggu lepas kan? Saya dah beri sedikit keterangan tentang bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tinggikanlah kain kamu supaya kamu terselamat daripada kekotoran yang zahir dan batin. Zahir apa? Supaya kain tu tak kena najis. Kain tak kena najis, itu kekotoran zahir. Kekotoran yang batin supaya hati kamu ni terselamat daripada sifat takbur, bangga diri. Sebab apa Nabi sebut pakai jubah meleret ni boleh ada sifat takbur? Pasal apa? Ulama mengatakan, untuk kita faham satu hadis, untuk kita faham Quran,
kita kena faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita faham ayat Quran, kita baca Quran. Ada ayat, banyak ayat yang kita tak faham. Faham maksudnya kadang-kadang kita baca zahir ayat tu kita faham, mengikut terjemahan perkataan, tapi tafsir ayat tu kita tak faham. Untuk faham tafsir itu, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan hadis ayat tu. Dan untuk faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama mengatakan kena faham hayatus sahabah. Kena faham kehidupan sahabat ni. Macam mana kehidupan waktu tu. Jadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum nubuah, sebelum Nabi diangkat menjadi rasul, dan ketika Nabi diangkat menjadi rasul, dan tahun-tahun selepas itu, sebelum kejatuhan kerajaan Rom dan Parsi, Kaisar wal Kisra, dua kerajaan yang cukup besar yang menguasai dunia waktu itu. Kerajaan orang-orang Arab di Jaziratul Arabia, di tanah Hijaz, tak ada kerajaan, dia tak ada pemerintahan. Jadi mereka sangat mengkagumi Kaisar wal Kisra, Rom dan Parsi, mengagung-agungkan dia. Dan orang raja-raja Rom dan Parsi pada waktu, terutama raja-raja Romawi, bukan setakat raja, gubernur-gubernur yang dilantik di Syria, di Syam, di Palestin, gubernur-gubernur yang dilantik oleh raja Rom ni, dia punya gubernur dia. Raja dia tu besar lah, tapi gubernur-gubernur ni pun macam raja jugalah. Dan mereka ini bila pakai pakaian, jubah pakaian dia tu meleret, itu menandakan kebanggaan dia, itu menandakan kebesaran dia. Macam kita kan hari ni, kalau kita nampak satu orang pembesar ni, kita boleh tahu dia pembesar. Kalau kita menghadap Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja yang di-Pertuan Agong kan, bila pertabalan, dia ada pakaian apa? Dia ada pakaian pertabalan. Orang lain tak boleh pakai macam dia kan. Kalau kita pergi waktu Istana Seri Menanti, kita tak boleh pakai baju kuning. Zaid, itu pakaian kebesaran. Dia ada dia punya kalung-kalung dia tu. Tu semua ada makna tu. Jadi itu tanda kebesaran, melabuhkan pakaian, dan ada tukang angkat kain dia tu. Saya beritahu tuan-tuan minggu lepas, macam Umayyah ibn Khalaf, dia miliki Bilal, tuan dia, hamba dia Bilal. Bilal, tuan dia Umayyah. Bilal radhiyallahu an, bila Umayyah jalan, Bilal kerja dia tukang pegang payung. Umayyah ni tak boleh kena panas, Bilal pegang dia. Bilal pakai kain dia, tak pakai baju, kulit hitam, terbakar lah badan dia. Dia pakai kain, pegang payung. Dia hamba, jadi dia pegang payung. Jadi di zaman itu mereka pakai pakaian-pakaian macam tu, melambangkan kebesaran golongan-golongan bangsawan. Dan mereka, kesemua mereka ni, majoriti mereka pada waktu itu kafir. Kenapa kafir? Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dengan nubuah kenabian, Nabi sallallahu alaihi wasallam fokus kat dia orang dulu. Nabi fokus kat dia. Mula-mula tu Nabi pergi kat mereka dengan harapan pembesar-pembesar ni terima Islam. Tapi seorang pun tak terima Islam.
Majoriti tu tak terima Islam. Akhirnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu Allah perintah untuk fokus kepada golongan fuqara wal masakin. Termasuk peristiwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah pembesar-pembesar orang pembesar ni, datang Abdullah ibni Ummi Maktum sehingga turun ayat Abasa wa Tawalla, ayat surah Abasa. Ibnu Maktum ni buta. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam majlis pembesar ni, Nabi mampu bercakap dengan mereka sebab keturunan, status. Nabi memiliki keturunan yang mulia. Jadi Nabi boleh bercakap dengan dia. Jadi bila Nabi dakwah mereka, Nabi mempunyai harapan supaya mereka ni terimalah Islam ni, yang duk pakai jubah meleret ni. Pada waktu tu Nabi tak pandang jubah dia lagi, Nabi nak dia beriman. Dan dia, ketika Nabi dakwah mereka, datanglah Abdullah ibni Ummi Ibnu Maktum. Ini buta. Jadi dia dengar Nabi sedang dakwah mereka. Dia datang. Dia kata, "Ya Rasulullah, ceritalah juga kat aku. Aku pun nak dengar juga." Nabi sedang bercakap dengan orang ni. Datang Ibnu Maktum. Macam kita lah, kadang-kadang kita tengah bercakap dengan orang penting, tiba-tiba datang kawan kita nak bercakap dengan kita. Kita nak bercakap tapi kita minta dia tunggu dulu sebab kita tengah ada urusan apa? Urusan penting. Jadi dia kata, "Ya Rasulullah, cakaplah dengan aku. Sampaikan kalam itu kepada aku pun nak dengar." Nabi kata, "Ibnu Maktum, nanti dulu." Nabi dakwah lagi. Ibnu Maktum kata, "Ya Rasulullah, aku pun nak dengar." Sehingga menyebabkan Nabi jadi marah. Nabi marah dengan Ibnu Maktum ni. Akhirnya Allah turun ayat Abasa wa Tawalla. Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat tu, mafhum ayat tu, Allah beritahu mereka ni takkan beriman, kata Allah. Walaupun hati kau tu teringin nak mereka beriman, sehingga kau meninggalkan Ibnu Maktum ni. Hati dia tu nak pada iman. Yang duk kau dakwah ni sebenarnya dia tidak mau kepada keimanan. Nabi ditegur. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia melakukan kerja nubuah tu kerja dia. Kemudian akhirnya kehidupan orang-orang musyrik ini antara kehidupan yang Nabi tak suka. Kehidupan orang-orang yang bila dia pakai jubah tu meleret, Nabi tak suka. Tu sebab Nabi kata, angkatlah kain kamu tu, pendekkan kain kamu, supaya ia dapat menyelamatkan kamu daripada kekotoran yang zahir dan yang batin. Batin apa? Selamatkan hati kamu ni daripada sifat sombong, kan? Sifat sombong. Kemudian sahabat ni kata, "Ya Rasulullah, kain yang aku pakai ni murah, kan? Aku pakai kain murah. Macam manalah seorang yang pakai kain murah ni boleh rasa sombong?" Dia tanya Nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, jika kamu tidak nampak jika kamu tidak nampak kebaikannya, jika kamu tak faham apa yang aku beritahu kamu ni, tak apalah. Tapi bukankah engkau telah diperintahkan untuk mengikuti sunnahku, kata Nabi. Ikut sunnah aku. Sunnah aku apa? Aku tak suka macam tu, kata Nabi. Potong jubah kau tu, naikkan sikit, kan? Pakai kain tu naik sikit, naik atas daripada buku lagi. Jadi saya beritahu keterangan, kalau orang pakai seluar
Tapi kita jangan tu tengok orang pakai seluar, pakai stokin, macam saya dah bagi keterangan minggu lepas. Melainkan kalau dia terlabuhkan kain dia, dia tidak ada sifat sombong. Dia tidak menyalahi lah benda tu, tetapi dia telah meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun dia sakit, dia terpaksa labuhkan kain dia, kaki dia kurap, kaki dia cedera, berdarah. Kalau orang semayang sebelah dia, tengok kaki dia, orang rasa apa? Menanah-nanah kaki dia. Jadi dia semayang, dia labuhkan kain dia untuk tutup kaki dia supaya orang tak nampak. Dia mempunyai alasan dari segi sudut fiqh tu, dia ada dari segi hukum. Jadi kata Maulana Zakaria rahmatullah alaih, maka hadis ini adalah amaran yang keras berhubung memakai kain sarung ataupun seluar di bawah paras buku lali. Maka semua bahagian yang melepasi buku lali akan dibakar oleh api neraka ni. Orang yang pakai macam ni dengan kesombongan, tak ada benda yang boleh tak ada benda yang boleh hilangkan sombong dalam hati dia melainkan api neraka. Jadi sombong ni bukan sekat jubah ya. Kadang-kadang orang sombong tak pakai jubah pun. Dia tak semestinya sombong dengan jubah. Kadang-kadang tak pakai jubah pun. Nak beritahu apa saja pakaian, apa saja harta benda yang kita miliki, yang dengan pakaian itu ataupun dengan benda yang kita miliki itu menyebabkan kita menjadi sombong, maka tak ada benda yang boleh menghapuskan kesombongan itu melainkan ia dibakar dalam api neraka. Kemudian Abdul Rahman radhiyallahu anhu berkata, aku telah bertanya kepada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an mengenai kain sarung. Kata Abdul Rahman radhiyallahu an, aku telah bertanya kepada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an mengenai kain sarung. Maka jawabnya, kamu telah tanya kepada aku satu soalan yang bermakna. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kami, kain sarung ataupun seluar seseorang Islam hendaklah setakat paras betis dia. Kain tu maknanya atas pada buku lali sikit. Tapi kalau dia pakai paras betis tu memang tu spek dia. Kain sarung atau seluar seseorang Islam hendaklah setakat paras betisnya. Dan tidak mengapa jika dia menurunkan kain itu sedikit sehingga kain itu mencecah bahagian atas paras buku lali dia. Maknanya kalau dia tak nak sampai atas betis, dia nak turunkan, boleh sampai paras buku lali dia. Jadi tetapi bahagian yang melepasi buku lali itu akan dibakar oleh api neraka. Kerana kalau dia labuh dengan sengaja, dan dengan sengaja itu mendatangkan kesombongan, tetapi walau bagaimanapun tetap kita kena ittiba Rasulullah, kita ikut sunnah Nabi. Maka mereka yang membiarkan pakaiannya, jubahnya itu atau kainnya itu melebihi buku lali kerana kesombongan, kata Maulana Zakaria. Orang yang melebihkan kain tu, sebab apa kau lebih? Sebab ini kesombongan. Ini benda kita pakai, ini kesombongan. Kan? Kita pun labuh saja labuh kerana kebanggaan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pandang kepadanya pada hari kiamat. Dua benda dia akan dapat. Satu, tidak ada, satu Allah tak pandang dia. Kedua, kalaupun dia nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dia akan dibakar. Hati sanubari dia, kalbu dia tu akan dibakar. Sebab nak hilangkan sombong tu. Sombong ni mana tempat dia dalam? Sombong ni dalam hati, tak nampak. Kan? Sombong ni dalam hati, dia tak nampak. Dia termasuk dalam sifat-sifat mazmumah ni, sifat-sifat yang dicela kan? Ujub, takbur, sombong, ni semua dia mainan kalbu, dia mainan dalam hati ni. Maka kata Maulana Zakaria rahmatullah alaih, maka ancaman ini juga terdapat dalam hadis-hadis yang lain,
Maka kita hendaklah tegas di dalam hal ini. Di zaman kita ini, pakaian yang menutup buku lali telah menjadi satu gaya dan dianggap remeh, sehingga mengingkari amaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hanya kepada Allah lah kita mengadu segala-galanya. Jadi itu sunnah di dalam pakai kain atau pakai jubah, kan? Terutama kita semayang, kan? Kita pastikan kain kita tu, jubah kita tu atas buku lali, kan? Kalau kita nampak orang pakai meleret ni, sebenarnya kita kena beritahu dia lah, kan? Tapi kadang-kadang nak beritahu ni pun kena tengok keadaan. Takut kadang-kadang dia tak sedia menerima teguran kita, melainkan dia hati terbuka lah, kan? Kalau kita semayang pun kita pakai seluar, lipatlah seluar kita sikit, kan? Kurang-kurang seluar kita tu dilipat atas sikit pada buku lali, kan? Kemudian pada hadis yang seterusnya, Sayyidina Salman ibni Aqwa radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Uthman ibni Affan radhiyallahu anhu memakai kain. Sayyidina Uthman dia memakai kain sarung sehingga pertengahan betisnya, dan berkata, beginilah junjunganku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memakai kainnya. Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ni ketika dia masuk, ketika sebelum peristiwa Fatah Mekah, ketika Nabi nak buat umrah, Nabi nak buat umrah, tapi umrah yang tak jadi umrah sebelum peristiwa Fatah Mekah, Nabi utus Sayyidina Uthman. Bila Nabi tertahan sebab tak boleh, Nabi dan sahabat tertahan, tak boleh buat umrah, tak boleh masuk. Tapi orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, mereka sangat menghormati Uthman. Dia ada sikit respect dengan Uthman, sebab Uthman ada dua, dia ada keturunan dan dia juga ada harta. Uthman ni kaya sungguh dia. Jadi mereka telah bagi kelonggaran. Dia kata tak boleh masuk buat umrah, tak boleh masuk, siapa pun tak boleh masuk illa Uthman, melainkan dia bagi Uthman. Dia panggil Uthman, dia kata, Man, macam tu lah, kan, Man, kau seorang yang kita bagi masuk. Kalau kau nak, engkau seorang je apa? Kalau kau nak buat umrah, kau seorang je. Maka ketika Uthman beritahu, bila mereka bertemu dengan Uthman, mereka terperanjat. Dia kata, wahai Uthman, pelik sungguh pakaian kau ni. Semenjak kau masuk Islam, pakaian kau pun dah bertukar dah. Sebab dulu kau pakai pakaian kau memang pakaian orang kaya. Tapi semenjak kau masuk Islam ni, pelik pakaian kau. Sebab jubah kau tu, kain sarung kau tu tinggi sehingga ke paras betis. Dan Uthman pada waktu tu, Uthman tak buat umrah, walaupun Uthman dapat peluang untuk masuk dalam masuk Mekah, tapi Uthman tak buat umrah. Uthman takkan buat. Uthman kata, aku takkan buat. Sebab apa? Nabi tak, kau tak bagi Nabi buat umrah, aku pun takkan buat. Uthman balik bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Salman ibni Aqwa, Uthman ibni Affan itu dia memakai sarung dia, kain sarung. Saya pernah beritahu, Sayyidina Uthman ni sepanjang dia hidup, dia tak pernah pakai seluar. Sayyidina Uthman, dia tak pernah pakai seluar. Dia ada seluar. Sayyidina Uthman dia ada miliki seluar. Seluar tu dia simpan dalam simpanan dia. Kata Nailah binti Furaifishah, isteri Sayyidina Uthman yang terakhir sebelum Sayyidina Uthman dibunuh dalam rumah dia, isteri dia Nailah binti Furaifishah, satu perempuan Kristian Nasrani masuk Islam. Aisyah dakwah dia, Sayyidina Aisyah dakwah dia, Nailah binti Furaifishah ni, dia masuk Islam. Dia jadi satu orang mukminat, satu orang muslimat yang baik. Aisyah suka dengan dia. Aisyah kahwinkan dia dengan Uthman.
Osman pada waktu tu umur dah 85, 86, lebih kurang 84, 85 umur dia. Kata Naila binti Furaifisha, ketika hari Osman dibunuh ni, bila Osman tengok keadaan dah kena kepung, tengok keadaan macam ini nak mati ni kan? Pemberontak dah kepung rumah Sayyidina Osman ni. Pemberontak daripada Mesir, pemberontak daripada Kufah, pemberontak daripada Basrah, dah kepung lah. Sayyidina Osman tengok gaya macam tak boleh settle ni, dia dah boleh agak dah, ada sesuatu yang akan terjadi. Jadi Sayyidina Osman dia pakai kain, dia duduk baca Quran dalam rumah dia, sedangkan dia berpuasa. Rumah dia ditahan hampir sebulan. Hampir sebulan rumah dia dikepung. Bukan satu hari, dia kepung rumah Osman hampir 1 bulan. Dia catu tahan, air tak boleh masuk, bekalan makanan tak boleh masuk. Jahat tak jahat, buat ni pemberontak. Tapi Islam, tapi Islam semayang, pakai jubah, kepung rumah Sayyidina Osman 1 bulan. Air tak boleh masuk. Dulu mana ada paip masuk dalam rumah, air terpaksa keluar, ambil air, simpan dalam kolah kat rumah. Jadi air tak boleh masuk, bekalan makanan, barang basah tak boleh masuk, barang runcit tak boleh masuk. Osman hidup apa yang ada dalam tu. Sedangkan orang Islam ketika zaman kemiskinan, yang bagi orang Islam minum air pada waktu tu Uthman. Nabi perintah Osman beli telaga Bir Raumah. Orang Islam masa tu susah. Telaga bukan susah nak makan, air nak minum pun susah, air kosong. Sebab telaga-telaga di Madinah pada waktu itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Osman beli telaga dengan harga yang tak masuk akal. Memang harga scammer punya harga, harga penipu tu. Osman beli supaya kemudian Osman wakafkan telaga ni khas untuk orang Islam, minumlah kata Osman. Tapi pada hari Osman dikepung, orang Islam tahan air daripada mana? Jadi bila Osman tengok keadaan dah jadi macam tu, dah tak boleh, maka kata Naila, Osman masuk dalam kamar dia, masuk dalam bilik. Tiba-tiba Osman keluarkan satu seluar. Dia keluarkan satu seluar. Dia pakai seluar tu dalam kain dia. Dia sarung dalam kain. Terperanjat Naila tengok, tak pernah Osman pakai seluar lah. Macam kita lah, mungkin tak biasa pakai seluar jin, tiba-tiba pakai, tak pernah beli pakai seluar jin kan? Selalu nampak jubah, serban, kain, jubah, serban, kurta, kain. Tiba-tiba tengok pakai jin. Baju pula Red Devil, Ta'in, syaitan hitam, syaitan merah. Tak pernah, orang pelik lah, tak pernah tengok kita pakai macam tu. Jadi Naila tengok Osman tak pernah pakai seluar, hari itu Osman pakai seluar. Maka apabila ditanya kepada Osman, pasal apa pakai seluar, Osman kata, dalam hati aku ni aku ada kebimbangan. Aku dapat merasakan sesuatu. Aku bimbang sesuatu tertimpa ke atas diriku. Sekiranya aku terbunuh, Osman dah tahu dia akan mati. Aku bimbang kalau aku terbunuh, aku bimbang mereka akan memperapa-apakan tubuh aku ni. Aku takut nanti aurat aku tertanggal. Jadi aku pakai seluar, ikat. Tapi memang jahat. Orang pemberontak memang jahat. Bila dia masuk dalam rumah Osman,
Kan? Dia telah masa Osman baca Quran, dia telah tetak Sayyidina Osman. Ketika Osman baca Quran, dia telah tetak kepala Osman ni dengan beberapa kali tetakan. Jadi bila Osman terbunuh, dia kerat janggut Osman. Dia pegang janggut Osman tu, dia kerat. Isteri Sayyidina Osman, Nailah binti Furaybishah tu, putus 4 jari dia. 1, 2, 3, 4 jari putus sebab dia tahan pedang tu. Dia ketika nak tetak dia lari, dia tahan, putus jari dia. Bila putus jari habis Sayyidina Osman dibunuh, Nailah binti Furaybishah ambil, ambil 4 jari dia. 4 jari tu dia ambil, berdarah-darah jari tu. Dia tulis surat kepada Muawiyah ibni Abi Sufyan. Dia letak jari tu dalam surat. Dia letak jari yang putus tu, dia letak dalam surat tu. Dia tulis surat, keratan janggut Osman. Dia bagi tahu, ini bukti dia. Di situlah bermulanya fitnah ke atas sejarah umat Islam ni. Setelah terbunuhnya Sayyidina Osman, lepas pada tu tak aman dah, berkelahi, berbunuh, sampai terbunuhnya Ali bin Abi Talib. Beleret. Terbunuh Ali, terbunuh pula Hasan. Dah bunuh Hasan, bunuh pula Husain di Karbala. Meleret sampailah hari ini. Jadi golongan burat ni, golongan pemberontak ni, dia memang daripada awal dia akan ada sampailah hari kiamat. Golongan pelampau, ekstremis dalam agama ni, dia akan ada, tak boleh halang. Dia berkaitan dengan aliran pemikiran. Orang putih kata school of thought, aliran pemikiran. Jadi balik kepada kisah Sayyidina Osman ni, maka Sayyidina Osman, kata Salman ibn Aqwa, Osman radhiyallahu memakai kain sarungnya sehingga pertengahan betis, dan Osman berkata, beginilah aku lihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai kainnya. Jadi Nabi pakai sampai pertengahan betis. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan juga Imam An-Nasai dan juga Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunan mereka. Jadi insya-Allah lah tuan-tuan, jadi kita berhenti takat ni dulu. InsyaAllah kita sambung hadis yang terakhir ini pada minggu yang akan datang, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim taslima. Rabbana ighfir lana wa liwalidain wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.